Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerjaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Saya mau semuanya teman-teman di rumah, kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita renungkan, apakah selama ini kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi anak-Nya. Apakah selama ini kita sudah bersyukur? Mari kita renungkan sama-sama. Tuhan ingin kita menjadi mezbah doanya, menjadi bait suci-Nya. Mari kita sama-sama minta kepada Tuhan, Tuhan, pakailah kami Tuhan, karena Engkau telah memilih kami. Kami bukan apa-apa di mata-Mu Tuhan, tapi Engkau pakai begitu luar biasa. Kiranya kita sama-sama renungkan kembali lagu ini. Tuhan mau menjadikan kita bait suci-Nya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Chuan Tao untuk khotbah.
Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Benar Tuhan, Engkau Allah yang telah membentuk kami di dalam rahim orang tua kami, bahkan sampai saat ini Tuhan. Engkau rindu menjadikan kami menjadi alat-Mu, membawa kabar baik-Mu bagi semua orang Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biarlah waktu kami pergunakan untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami, perkenankan kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami terbatas, tapi ketika Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini juga Engkau pakai hamba, biar setiap perkataan demi perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba adalah perkataan Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. 平安。 Ya, selamat hari raya bagi yang menjadi ayah, yang belum nanti menyusul. 已经做父亲的，向你们祝福哦，父亲节快乐！还没有做父亲的，以后再继续。 Ya, salah satunya sempeng khotbah juga nanti. 接下去是这样的祷告。 Saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 2. 我们打开圣经马太福音10章第2节， Dan Matius pasal 17 ayat 1. 马太福音17章第1节。 Kita akan membuka Matius pasal yang ke-10. Ayat yang kedua saya akan membacanya demikian firman Tuhan. Inilah nama ke-12 murid, ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. 这12使徒的名，头一个叫西门，又称彼得，还有他兄弟安德烈，西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰。 Ya, kita akan buka Matius pasal yang ke-17 ayat pertama. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung tinggi, di situ mereka sendiri saja. 过了6天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗地上了高山。 Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 读神这话语的人有福了。 Tema renungan kita, Yesus dan murid terdekat. 耶稣和他的亲密的门徒， Atau Yesus dan murid intinya. 就是耶稣和门徒。 Ya, setiap kita pasti memiliki orang-orang yang sangat dekat dengan kita. 我们每一个人都有跟我们很亲密的人， Baik di kantor, 无论是在办公处、 baik di sekolah, 在学校， ataupun di pelayanan. 或是在侍奉中。 Orang-orang yang terdekat inilah yang selalu 这些跟我们亲密的人，常常的 menjadi teman baik kita. 成为我们的好朋友。 Dan kita pun rindu 我们渴慕， ketika ada pergumulan masalah dalam diri kita, 当我们在我们的生活中有挣扎的时候， kita selalu menceritakan pergumulan kita kepada orang terdekat tersebut. 我们将我们的心事向这个亲密的朋友来倾吐， Karena dia yang mengerti perasaan kita, 因为他了解我们的感受， mengerti alur cerita pikiran kita, 他知道我们的思想， dan masih banyak lagi. 还有很多很多。 Dan hal yang sama 同样的， di dalam pelayanan Tuhan Yesus, 当耶稣在侍奉的时候， Yesus pun mempunyai 3 murid yang terdekat, 耶稣也有3位亲密的朋友，门徒， yaitu Petrus, Yakobus, dan saudaranya Yohanes. 就是彼得、雅各和他的弟兄约翰。 Inilah yang menjadi orang-orang terdekat dengan Yesus. 这就是跟耶稣很亲密的人。 Kemana Yesus pergi pelayanan, 耶稣无论去哪里侍奉， bahkan waktu Yesus berdoa, 甚至耶稣在祷告中， ketiga orang ini selalu berada dekat Yesus. 这3个人常常与耶稣在一起， Bukan berarti Yesus mengesampingkan ke-9 murid yang lain. 并不是说耶稣已经把那个9个的门徒忽略了， Tetapi Tuhan ingin menonjolkan
但是神要强调的是， melalui ketiga orang ini 通过这3个人， bahwa kombinasi yang luar biasa ketiga orang ini. 这3个人的组合是非同小可的。 Kita tahu bahwa 我们知道， ketiga orang ini 这3个人 sangat mempengaruhi kekristenan pada waktu itu. 很影响当时的基督信仰。 Ada beberapa hal yang kita pelajari melalui kedekatan Yesus dan ketiga murid ini. 我们从这个耶稣跟他的3位门徒很亲密的关系学习到了。 Yang pertama, kita belajar 第一的，我们学习到 Tuhan bisa memakai karakter yang berbeda. 耶稣能够使用不同性格的人。 Kalau kita melihat Petrus, 我们来看彼得， Petrus orangnya yang ialah seorang yang tidak berpikir dalam-dalam. 他不是一个深思熟虑的人， Ia suka menuruti kata hati dan bertindak dengan cepat. 他是一个随心所欲、做事毛糙的人， Bahkan dia juga gampang berubah 善变、 atau labil. 不稳定。 Sehingga apa? Tuhan pun mengganti namanya yang tadinya Simon 因此，耶稣把他的 dengan 名字 kata Kefas, 把他的名字从西门改成基法， yang artinya batu karang. 意思就是就是磐石。 Inilah karakter Petrus. 这就是彼得的品格。 Bahkan Petrus juga orang yang bersemangat di dalam pelayanan. 他在侍奉上非常积极的人， Bahkan ia juga murid yang paling menonjolkan diri di antara para murid yang lain. 在其他的门徒里面，他是最特殊的。 Inilah yang terjadi di dalam kehidupan Petrus selama melayani bersama Tuhan. 这就是他在侍奉耶稣的时候， Kita pun sering di dalam pelayanan hal yang sama terjadi di dalam mengikut Yesus. 在侍奉的时候，我们常常有发现到，我们跟随耶稣的时候， Kita lebih cepat mengambil keputusan daripada memikirkan apa yang akan terjadi. 我们更多去做决定，过于去思考。 Tapi seiring dengan perjalanan waktu 但是通过时间的流逝， bersama-sama dengan Yesus, 跟耶稣在一起， Tuhan mengubah karakter Petrus ini. 上帝改变了彼得的品格。 Yang tadinya cepat mengambil keputusan, 刚才他是一个很马上做决定的人， yang tadinya cepat menyangkal, 很会侯认的人， yang menyombongkan dirinya, 至高的人， tapi Tuhan ubahkan di dalam dirinya 但是上帝改变了他， menjadi orang yang luar biasa. 成为一个不同凡响的人。 Yang kedua, kita belajar dari Yakobus. 第二的，我们从雅各来学到， Yakobus adalah orang yang kasar. Kalau kita bisa baca dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 51 sampai 56, kita bisa baca di rumah bagaimana Yakobus memiliki karakter yang demikian. 他是一个很粗暴的人， Bahkan ia meledak-ledak dalam berbicara. 说话很火爆， Bahkan dia juga orang yang ambisius, 他有一个有 yang 野心的人， yang berpusat pada dirinya. 就是专注于自己。 Di mana ketika mereka bersama saudaranya Yohanes 当他与他的弟兄约翰的时候， meminta 他们祈求 duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. 坐在耶稣的左右边， Meminta posisi yang lebih baik. 他们要求的位置是特别的、最好的。 Inilah karakter Yakobus. 这就是雅各的品格。 Padahal 其实 ia sudah bersama dengan Yesus. 他已经与耶稣在一起了。 Dan selanjutnya 接下去的 kurang disiplin. 不守规则， Kadang sering salah arah atau salah jalan. 常常走错路。 Kita pun termasuk dalam demikian. 我们常常也是如此。 Yang selanjutnya kita belajar dari karakter Yohanes. 接下去我们从这个约翰来学习。 Yohanes pada waktu itu 当时呢， dipanggil Tuhan 他被神呼召 menjadi murid 成为门徒， pada masa-masa remajanya. 就是在他少年时代， Yang belum memiliki pengalaman seperti
Petrus yang sudah dewasa. 我好像这个彼得已经有经验了，成熟了， Bahkan Yohanes sendiri 甚至这个约 murid 翰本身 yang paling muda 是最年 di 轻的， antara ke-12 murid itu. 在这个12门徒当中， Ini juga yang mempengaruhi karakternya. 这也是影响了他的品性。 Ia adalah seorang pemalu. 他是一个害羞的人。 Kita lihat dalam tulisan-tulisan Yohanes, dalam surat-suratnya, 我们看他所写的书信当中， ia tidak pernah menonjolkan dirinya sendiri. 他从来没有凸显他自己， Ia biasa menggunakan orang ketiga 他常常用第三的人称， dalam tulisannya. 在他的写作里面， Salah satunya murid yang dikasihi 其中 Yesus. 他写就是耶稣所爱的门徒。 Dan juga Yohanes juga memiliki orang yang temperamen berapi-api dan kasar sama seperti abangnya. 他好像他的哥哥很粗暴的， Sehingga Tuhan memberi nama mereka Boanerges. 神给他一个名字 Boanerges. 是雷子。 Inilah yang diberikan Yesus kepada mereka. 耶稣给他们这样的名字， Karena sifat yang kurang disiplin ini, 因为他不守规则， karena mereka dari orang-orang mungkin orang-orang nelayan, 也许他们是从那个渔夫来的， ia juga memiliki sikap yang tidak toleran. 他有一个不能宽恕的心。 Kalau kita melihat bagaimana dalam tulisan-tulisan Yohanes, bagaimana ia selalu mempertahankan 我们可以看他常常是坚持 kemurnian Injil. 这个真理的纯正。 Inilah sikap-sikap karakter yang mereka miliki dari ketiga orang ini. 这就是指三个人所拥有的品格。 Kita pun 我们呢， merasa Tuhan, 感觉到神， aku tak layak untuk menjadi alatmu. 我不配做你的器皿， Aku dari latar belakang yang sangat terpuruk. 我是一个很糟糕的家庭背景出来， Aku latar belakang orang miskin mungkin. 我是穷人的背景， Aku latar belakang orang yang tidak memiliki kemampuan atau intelek yang tinggi. 我不是一个高知识的背景。 Kita belajar bagaimana 我们去学习如何呢？ ketiga murid ini mewakilkan 这三个人代表了 kepribadian kita, 我们的性格， bagaimana mereka juga 他们也是 dari orang yang pendidikan yang sederhana, 是一个普通的教育子， dari kalangan nelayan, 从移民出来， bahkan sikap kasar mereka masih ada, 他们的粗暴脾气还有， sikap sombong masih ada, 高傲还有， sikap egois mereka masih ada. 自我中心还有， Kita pun 我们也是 sudah melayani Tuhan, 已经侍奉了神， menganggap diri kita 我们也觉得我们自己 lebih hebat dari orang lain, 比别人强， lebih segalanya, 一切都比好， mengesampingkan orang-orang yang orang-orang lain. 把别人放在一边， Sama seperti Petrus, 就好像这个彼得， mungkin kita memiliki karakter pemalu. 也许我们也是一个很害羞的人， Untuk berbicara pun kita susah. 要讲话我们都感到困难。 Tapi Bapak Ibu Saudara, 但是弟兄姐妹们， Tuhan memanggil kita 上帝呼召我们， dan membentuk kita 塑造我们， sebelum di dalam rahim pun 就是在我们母胎 Allah 的时候， sudah tahu. 他已经知道了。 Jadi yang harus kita lakukan adalah 我们应该做的是， mau diproses dan dibentuk. 要被神所塑造。 Belajar seperti ketiga murid ini, 学习这三位的门徒， kebersamaan mereka dengan Yesus 他们与耶稣在一起， mengubahkan karakter mereka. 改变了他们的品格。 Kita pun sebagai murid, 我们成为一个门徒， kalau kita selalu bersama dengan Yesus 若是我们常常与耶稣在一起， dan mau dibimbing 被他带的， dan dituntun, 被他指导， maka karakter kita akan diubahkan. 我们的品格就被他改造， Seperti ketiga orang ini. 就好像是三个人 Menjadi pemimpin gereja yang luar biasa pada abad itu. 成为当时代的教会很了不起的领袖。 Padahal karakter mereka biasa-biasa.
其实他们的品格是很普通的， bahkan karakter mereka hancur. 其实他的品格也很破碎。 Mungkin kita lebih parah dari mereka bertiga. 可能我们的性格比他们更破烂， Tapi 但是 bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mengubah karakter kita. 但是在神没有不可能不改造我们的品格的。 Yang penting 最要紧的是， kita mau 我们愿意 dibentuk dan diproses. 被他塑造和去经过过程。 Dan kita juga belajar melalui kedekatan Yesus dengan ketiga murid ini, kita belajar tentang menjadi murid yang bisa dipercaya. 从这个耶稣与门徒的亲近，我们学到我们要去学习成为一个会被信任的信徒。 Memang tidak mudah untuk mendapatkan suatu kepercayaan. 要得到一个别人的信任不容易， Membutuhkan proses yang panjang. 需要很久的过程， Membutuhkan waktu. 需要时间。 Tapi ketiga murid ini, Yakobus, Petrus, dan Yohanes, 但是这个彼得、约翰和雅各， sudah melewati semua. 他们经过了这一切， Sehingga ia bisa dikatakan orang yang bisa dipercaya. 以至于他们被称为能够被信任的人。 Ada tiga yang saya ambil, yang mereka dipercayakan. Yang pertama, melihat kebangkitan Yairus. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang kelima ayat 37. 他们可以看到那个雅卢的孩子复活， Di mana mereka sajalah yang diajak masuk ke dalam kamar anak perempuan yang berumur 12 tahun ini. 只有他们被邀请进入了那个12岁女儿的房间， Murid-murid yang lain di luar, 其他的门徒在外面。 tapi ketiga orang ini 但是这3个人 dipercayakan melihat 被信托，让他看到 secara langsung bagaimana Yesus 直接的看到如何耶稣 membangkitkan 去复活。 Yairus. Yang kedua, Yang mereka kedua. dipercayakan melihat Yesus dimuliakan. 他们看到耶稣被荣耀， Di mana juga mereka bisa melihat Musa dan Elia pada waktu itu 他们也看到当时的摩西 yang 和以利亚， berada di samping Yesus. 他们在耶稣的旁边。 Padahal Elia dan Musa adalah sudah bertahun-tahun atau ribuan tahun sudah mati. 其实这个摩西和以利亚，他们是在几千年前已经死了的人， Tapi ketiga murid ini 但是这3个的门徒， mendapatkan kepercayaan 他们被圣任， melihat langsung. 直接的看到， Bahkan melihat bagaimana wajah Yesus yang berubah. 甚至他们看到耶稣变形。 Yang ketiga, 第3的， berdoa bersama Yesus di Taman Getsemani 在和耶稣在克西马尼园祷告， menjelang penyaliban Yesus. Menjelang penyaliban Yesus. 在耶稣将受死的时候， Kita melihat bagaimana mereka secara spesial 我们可以看到他们很特殊的， bisa dipercayakan khusus. 被神特别的去塑造， Bahkan di antara kedua orang, 甚至这2个人kalimatnya lengkap， di antara kedua orang tersebut, 但这2个人搬这样的， Yakobus, Petrus dan Yohanes 这个彼得和约翰 menjadi seorang soko guru yang memimpin gereja mula-mula pada waktu itu. 就是成为了当时教会的领袖。 Bahkan mereka pun menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka 他们也是完成了他们的工作， meskipun nyawa taruhan mereka. 虽然他们要赔上自己的生命， Bagaimana Yakobus 而雅各 mati martir 他寻道而死， pada usianya yang muda. 在很年轻的时候， Bagaimana ia tetap percaya 他仍然的相信 menyelesaikan tugasnya 去完成他的任务， sebagai rasul 成为一个使徒， untuk memberitakan firman Tuhan. 去传讲神的话。 Inilah yang menunjukkan 这可以看到 dan mengajarkan kita 教导我们， bahwa kepercayaan itu 我们可以看到这个信任，
adalah harga yang sangat mahal. 是很贵重的东西。 Tanpa kepercayaan, 若是没有信任， kepintaran, kecakapan, 你的聪明，你的semuanya akan sia-sia. 一切都是突然的。 Jadi mereka bertiga 但是他们3个人， menyelesaikan tugas mereka 他们完成了他们的任务， yang sudah diberikan oleh Tuhan. 上帝所托付他们的。 Karena Yesus yakin dan percaya, 因为耶稣深信， meskipun ada tantangan, 虽然有挑战， ada pergumulan 有挣扎， di dalam mereka memberitakan Injil, 在他们传福音的时候， Yesus yakin 耶稣肯定的， ketiga murid ini 这3个的门徒， akan setia 他们必是忠心， dan mereka pun buktikan. 而且他们证实了。 Kita pun, 而我们呢， kita dipanggil Tuhan 被神所呼召， dan kita dipercayakan oleh Tuhan 神托付我们 untuk melayani Tuhan. 去侍奉神， Itu adalah sebuah kehormatan bagi kita semua. 这是给我们一个的尊贵。 Pelayanan bukanlah beban. 我们侍奉并不是一个负担， Pelayanan merupakan kehormatan bagi kita semua. 侍奉成为我们一个尊贵的事。 Jadi, 因此呢， kerjakanlah segala sesuatu pelayananmu 我们要在我们的侍奉中一切都去做， dengan selesai. 要做得完美完成。 Ini juga mengajarkan kita bahwa orang yang bisa dipercaya 只教导我们能够被信任的人， adalah orang yang memiliki integritas, 他们是一个有正直的人， orang yang memiliki sikap kerendahan hati, 是一个谦卑的人， bahkan orang yang bertanggung jawab 并且有责任心的人， dan memiliki komitmen. 他们能够委身。 Ketiga murid ini 这3个门徒呢， memiliki integritas, 他们有正直、 memiliki rendah hati, 谦卑、 komitmen dan tanggung jawab. 负责任，并且委身。 Ini juga yang menjadi bagian kita semua 这也是成为我们的部分， dan harus kita kerjakan 我们必须去做， karena kita adalah murid-murid Yesus 因为我们是神的门徒， yang dipercayakan untuk melayani Dia. 他托付我们去侍奉他， Dan kerjakanlah pelayanan itu 我们要做我们的侍奉。 meskipun ada tantangan, 虽然碰到了挑战， meskipun ada hambatan, 虽然有拦阻， kerjakanlah dengan selesai. 我们要去好好的去完成。 Yang terakhir, 最后一项， kita belajar bahwa melalui ini kita belajar bahwa membawa perubahan. 通过这一切，我们看到的就是一个转变， Murid yang membawa perubahan. 一个能够改变别人的信徒。 Setelah hari Pantekosta, 五旬节过后， bagaimana mereka dan para murid 他们和门徒们 diubahkan secara luar biasa. 被神大大的改造， Secara khusus kalau kita baca 特别是我们读到 sejarah pelayanan Yakobus, 看到这个雅各的侍奉， di mana pada waktu itu Kaisar Agripa yang pertama menangkap Yakobus 当时就是那个有一个王，他抓了这个雅各， dan menyisa Yakobus dengan begitu luar biasa. 而这个雅各他的工作是非常的特别， Tapi Yakobus tidak berhenti sampai di situ saja. 但是他不到此而停止， Ia tetap melayani Tuhan, tetap berkhotbah 他不断的侍奉神传道， kepada para tawanan, 向那些被掳的人， kepada orang-orang yang menyiksa mereka. 跟那些虐待他的人， Waktu dia berkhotbah, 当他在讲道的时候， ada seorang prajurit Romawi 有一个罗马的精兵 yang menjadi bertobat 也悔改了， dan percaya kepada Yesus. 他相信了耶稣， Bahkan dirinya pun 而他自己呢， mau menemani Yakobus sampai akhir hidupnya. 陪着这个雅各到他的死的最终点， Bahkan ia pun mau dipenggal karena percaya pada Yesus. 因为他信了耶稣，他宁愿被他砍，
di mana Yakobus boleh berdampak pada orang-orang di sekitar. 这个雅各能够影响他周围的人， Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. 他没有浪费到神给他的机会。 Yang kedua, Petrus. 第二个是彼得， Setelah hari Pentakosta, 五旬节过后， bagaimana Petrus berkhotbah 3.000 orang yang percaya kepada Yesus. 他一讲到3000人信主， Bahkan dalam pelayanan-pelayanan Petrus pun 甚至在他的其他侍奉中， banyak orang dimenangkan oleh 他使很多人归向主。 pelayanan Petrus. 这就是彼得的侍奉。 Kita pun dipanggil untuk membawa perubahan. 我们也被呼召要去改变别人， Jangan kita kalah sama Partai Nasdem. 我们不要输给 Nasdem 的 Moto 信徒， Partai Nasdem membawa perubahan. 他们必须给别人一个改变影响。 Kita sebagai murid Tuhan, 我们成为神的门徒， bawalah perubahan yang positif 给我， dan juga membawa orang mengenal Tuhan. 我们要有给人正面的影响，把人带到神的面前。 Bahkan Yohanes pun memiliki murid yang sangat terkenal, 而这个约翰他也有一个很出名的门徒， yaitu Polycarpus, 就是 Polycarpus， yang dimana sebagai uskup di Smyrna 就是在士美拿的一个主教。 dan juga melalui Polycarpus juga melahirkan lagi murid seorang Irenus, seorang bapak gereja. 通过这个 Polycarpus， 他也是产生了另一个门徒。 Kita pun juga 我们也必须这样， harus ada orang-orang yang bisa kita ubahkan. 我们要去影响别人，改造别人。 Memang semuanya pekerjaan Tuhan. 虽然一切都是神的工作， Tapi ingatlah, 但是记住， seperti lagu tadi, 就是刚才的诗歌， kita menjadi alatnya 我们要成为他的器皿， supaya orang melihat 让别人看到， melalui kehidupan kita, 通过我们的生活， Yesuslah yang dipermuliakan, 耶稣被荣耀。 Yesuslah yang diberitakan. 我们要传讲耶稣。 Jadi kesimpulan bagi kita semua, 我们的结论就是， menjadi murid Yesus berarti harus bisa membawa perubahan bagi seorang maupun bagi lingkungan di mana nama Tuhan dipermuliakan. 成为神的门徒，我们要去影响别人周围的人，并且荣耀归于神。 Baik di kantor, 无论是在办公处， baik di pekerjaan di sekolah, 在学校的工作， baik di lingkungannya, 在我们的周遭， bawalah perubahan orang itu untuk menjadi lebih baik lagi. 改造别人，使他更好。 Kesimpulan bagi kita semua, 我们的结论是， seburuk apapun karakter kita, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi lebih baik dan Tuhan mau memakai kita. 无论我们的品格有多糟糕，神都会改造我们，使用我们。 Yang kedua, jadilah murid yang dapat dipercaya dan tanggung jawab lebih penting daripada promosi. Jadi ketika kita dipercayakan sesuatu pekerjaan, baik itu kecil maupun besar, kerjakanlah dan selesaikanlah pekerjaan itu sebaik mungkin. 成为一个能够被胜任的使徒，无论是大小事，我们都要尽心好好的去完成。 Yang terakhir, jadilah terang yang membawa perubahan dimanapun berada, nama Tuhan dipermuliakan. 让我们无论在哪里，成为一个发光的光，让神的名被荣耀。 Amin buat kebenaran firman Tuhan. 围绕神的真理而说，阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang memanggil kami untuk menjadi murid, untuk membawa orang kepada Engkau. Biarlah Tuhan kami diingatkan lagi Tuhan. Mungkin kami selama ini merasa malu
merasa minder. Mungkin kami orang yang terlalu egois, mementingkan diri kami sendiri. Kami diingatkan lagi melalui ketiga murid ini, di mana mereka mau dibentuk, mau diproses menjadi murid yang luar biasa. Tuhan, biar setiap kepercayaan-kepercayaan yang Kau berikan bagi kami boleh lakukan dan kami boleh kerjakan, bahkan kami boleh menyelesaikannya dengan baik, sebaik mungkin Tuhan. Bahkan ajar kami Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan melalui kehidupan kami Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang diberitakan Tuhan, dan banyak orang melalui gaya hidup kami, orang mengenal bahwa Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup Tuhan. Biar firman Tuhan ini terus menegur kami dan mengingatkan kami bahwa hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini bertumbuh dan berbuah dan kami boleh lakukan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Engkau tidak akan pernah berhenti berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.